nabiyuna, nabi kita hak paling afdal sekali. Siapa dia kata gigi hamba lebih putih daripada gigi Nabi? Kafir sepakat. Siapa dia kata hamba lebih bisa daripada Nabi? Kafir sepakat. Mana-mana sudut saja kita kata kita lebih bisa daripada Nabi, kafir sepakat. Hak tu kata wa afdalul khalqi alal itlaq. Seafdal-afdal makhluk secara itlaq, secara umum. Sekarang kita duk kecek mengenai akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal Nabi kita sebut dah kalau akal tu 10, 9 tu hak Nabi. Manakala satu lagi duduk bagi dengan seluruh makhluk. Ni tahap akal dia ni. Maka katanya pengarah macam manakah Nabi ini tidak sempurna akal? Sedekah dialah yang diwahyu ke Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu bermacam-macam jenis ilmu, bermacam-macam ilmu makrifat. Kalau orang akal toh-toh tak boleh nak tanggung Al-Quran ni. Maka Allah Ta'ala waktu khas Al-Quran ini kepada orang yang paling berakal. Kerana nak memahami Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni ada hak zahir, ada dia hak batin dia. Mestilah orang yang sangat hebat ilmu dan akal dia. Maka diberi juga Nabi hikmah kebijaksanaan. Mengatasi segala kebijaksanaan. Bagaimanakah tergambar Nabi ni jadi lemah akal? Wa innaka la ajran, sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad pahala. Bapa pahala kerana orang kafir duk kata Nabi ni gila, Nabi ni gini. Sedangkan Nabi bersabar di atas tuduhan itu, maka boleh pahala ke Nabi. Ghaira mamnun, tidak akan putus-putus, pahala berterusan. Wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Kenapa akhlak kamu sangat mulia? Kerana akalmu sangat pintar, sangat bijak. Kerana orang bijak saja akan melahirkan sifat yang mulia. Kalau orang tak cerdik, tindakan dia tak cerdik, maka perangai dia tak berapa nak cerdik. Maka Nabi ni akal dia sangat tinggi, maka Allah Ta'ala puji akhlak dia. Kerana akhlak-akhlak ini muncul daripada akal yang sempurna. Kalau orang akal tak berapa nak cerdik, dia tak tahu benda baik, benda buruk, maka akhlak dia juga lagu tu. Maka Nabi Allah Ta'ala puji akhlak dia. Bukan kata puji, mengatasi akhlak Nabi. Semua akhlak-akhlak hebat, Rasulullah menguasainya dengan hebat sekali. Kita kalau mengaji bab sabar, tak boleh menguasai sifat sabar. Kita mengaji bab tawakal, tak boleh menguasai sifat tawakal sepenuhnya. Tetapi Nabi dapat mengawasi, dapat mengatasi segala akhlak-akhlak yang terpuji. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguh kamu ya Muhammad la ala, lebih tinggi lagi daripada akhlak yang mulia. Yakni akhlak duduk ni Rasulullah duduk atas tu. Menguasai Rasulullah segala jenis akhlak. Bab gapo dia pun Nabi lah tempat panutan kita, Nabi lah tempat contoh dan idola yang paling baik sekali adalah Nabi. Dalam semua benda. Kerana Nabi lah yang paling pintar, paling hebat akal dia, pilihan dia paling tepat. Sekalipun kita rasa kita nak buat lebih daripada Nabi, tak boleh lawan Nabi. Maka cara hak Nabi paling hebat sekali. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam akmalu khalqillahi aqlan kama qala Ibnu Abbas. Afdalun nasi aqalun nasi wa zalika nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semulia-mulia ciptaan Allah, semulia-mulia ciptaan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesempurna ciptaan Allah Taala. Dari sudut akal, dari sudut muka lain pun Nabi paling sempurna sekali.
Bukan kata akal saja, bahkan tubuh badan pun Rasulullah paling sempurna sekali. Dalam mata Jauharah Tauhid kata wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anistiqaqi. Seafdal-afdal makhluk secara itlaq. Apa maksud secara itlaq? Mana-mana sudut. Semua Nabi paling biasa sekali. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna, Nabi kita hak paling afdal sekali. Siapa dia kata gigi hamba lebih putih daripada gigi Nabi? Kafir sepakat. Siapa dia kata hamba lebih bisa daripada Nabi? Kafir sepakat. Mana-mana sudut saja kita kata kita lebih bisa daripada Nabi, kafir sepakat. Hak tu kata wa afdalul khalqi alal itlaq. Seafdal-afdal makhluk secara itlaq, secara umum, mana-mana sudut Nabi tak boleh lawan juga. Nabi hak paling biasa sekali. Hak ni dia nak bahas akal Nabi. Maka dari sudut akal, Nabi lah paling afdal sekali. Berkata Ibnu Abbas kata seafdal manusia adalah manusia yang paling berakal. Seafdal-afdal manusia, sepeedah-peedah manusia, sebanyak-banyak manfaat manusia, sebanyak-banyak pahala, tu panggil afdal. Adalah orang yang paling berakal. Maka siapa dia paling berakal? Tak sudut kaya kita lah. Ada orang lah ni mengaji sikit kata dia sosih dengan Nabi tu Dia sama pandai dengan Nabi tu Maya tahajud sikit gak, berjerit sikit gak, Allah hamba lebih takwa sikit tu Nabi. Saya sosih dengan Nabi. Baca Quran sikit gak, dapat ilham, dapat wahyu, dapat waridak, dapat mari-mari macam-macam pengalaman rohani. Allah hamba tinggi sikit pada Nabi. Kafir lagu tu. Jadi kafir sekafir-kafirnya. Litah Nabi Maka orang yang paling bisa, paling akal sekali, wazalika katanya Ibnu Abbas, Nabi yukung, Nabi mula siapa dia lagi? Muhammad tu lah yang paling bisa sekalinya, yang paling berakal sekali. Sebab itulah kita ngaji ko, beramal ko, jadi baik ko, buatlah apa saja, jangan telitah lebih daripada Nabi. Ngaji pijak pintar setara mana pun, ni berkat daripada Nabi Muhammad belaka. Ambo jadi baik ni berkat Nabi belaka. Ambo rajin beramal ni berkat Nabi belaka. Katanya ulama, kalau ambo boleh bijak, kalau ambo boleh ilmu, kalau ambo boleh kasyah, tapi bukan melalui perantara berkat Nabi, ambo tak sih. Kalau pemberian ni tidak melalui berkat Nabi, ambo tak sih. Semua nak litah Nabi. Biarlah benda tu bodoh sekalipun tapi melalui berkat Nabi. Hamba nak kalau hak melalui berkat Nabi. Kalau hak melalui hamba sendiri, hamba tak sih. Tu hewi bijak, tu hewi pandai, tu hewi goni, tu hewi banyak pengaruh. Tetapi melalui diri kita, hamba tak sih. Katanya ulama. Tapi kalau melalui berkat Nabi, tak wigau satu pun tak apa, hamba nak. Tu berkat Nabi. Sebab itulah pemberian itu kalau tidak melalui keberkatan Nabi, ada masalah selalu. Kerana pemberian yang tidak ada keberkatan Nabi, pemberian itu seperti kosong. Seperti kita wih kereta, tak ada minyak, tak ada enjin. Kita nak body kereta tu ke? Tak. Kita nak enjin tu betul. Maka enjin inilah yang menggerakkan kereta itu. Keberkatan itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Kepintaran kita yang menghubung dengan Nabi adalah keberkatan Nabi. Kalau pintar yang tidak ada berkat, pintar yang tidak berhubung dengan Nabi. Setiap benda yang tidak berhubung dengan Nabi pasti putus daripada Allah. Pasti. Tak sodok koya lah setara mana rapat pun tidak melalui Nabi pasti putus. Katanya ulama semua pintu kepada Allah tertutup kecuali pintu Muhammad. Melalui sunnah Nabi, melalui benda Allah Ta'ala saya, Nabi saya, maka itulah menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kuat hubungan kita dengan Nabi, semakin kuat berkat kita, ambil kita, hubungan kita, keterkaitan kita dengan Nabi, semakin kuatlah kita dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Wa qala Wahab ibnu Munabbih at-tabi'i as-siqah allazi rawahu lahu syaikhan wa ghairuhuma qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Ay minal kutubi sabiqah fawajadtu fi jami'iha anna Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min badi'id dunya ila inqidha'iha
minal akli fi jambi aklin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min jami'ir ramalid dunya wa anna Muhammadan arjahun nasi aklan wa afdaluhum ra'ya. Berkata Wahab ibnu Munabbih, berkata Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'i yang sikoh. Seorang tabi'i yang sikoh. Tak silap hamba, dia ni salah seorang perawi di dalam Bukhari. Bukhari ambil hadis dia ni, Wahab ibnu Munabbih. Tetapi ada orang tak suka kepada dia sebab dia ni banyak cerita pelik-pelik. Wahab ibnu Munabbih. Tetapi dia salah seorang daripada tabi'in. Tabi'in ni orang yang sempat dengan sahabat-sahabat dan duduk lama dengan sahabat. Maka didapat gelaran tabi'in. Bukan sekadar tabi'in, sikoh dah pula dia. Sikoh ini satu gelaran di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ni kita nak turun perkataan ni, nak turun kepada orang belakang pada kita, kena orang tu sikoh. Apa maksud sikoh? Dipercayai. Dahlah dia tu tabi'in dah. Tabi'in pula sikoh dah pula. Dan dia merupakan perawi di dalam Bukhari. Dan masyhurlah Bukhari ni sangat halus pengambilan hadis dia. Syarat paling ketat sekali Bukhari. Sebab tu hadis kalau sahih Bukhari orang tak petikar dah. Sebab syarat dia terlalu ketat berbanding dengan imam-imam lain. Imam Muslim, imam lain ko. Maka imam Bukhari paling payah sekali nak percaya ke orang. Dia payah nak percaya ke orang. Kalau dia ambil juga hadis dengan seseorang tu, bang berarti orang tu lepas. Tu sikoh. Maka ada orang tak suka Wahab ibnu Munabbih ni. Setengah Wahabi tak suka. Dia kata orang ni banyak cerita pelik-pelik. Ni salah satu cerita Wahab Munabbih yang cerita pelik. Sebab apa cerita dia pelik? Sebab dia ni pernah duduk agama lain dulu. Dia agama lain tapi masuk Islam dia bawa ni. Dalam kitab-kitab dia baca, kitab Zabur, kitab-kitab dulu, kitab Taurat, kitab Injil, maka dia banyak ayat cerita kitab-kitab zaman dulu. Maka lagu mana? Sekalipun lagu tu selagi mana tidak bercanggah dengan akidah kita, maka boleh diterima cerita-cerita Wahab ibnu Munabbih ni. Dia kata lagi, apa dia? Cerita ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain daripada Bukhari dan Muslim. Wahab Munabbih ayat cerita apa? Tengok dia cerita dia. Dia kata aku pernah baca dulu dalam 71 butir kitab. Hamba dulu pernah baca dalam 71 butir kitab. Kitab-kitab dulu. Sebelum Al-Quran diturun ni, kitab-kitab pernah ditulis. Sama ada kitab-kitab Ahlul Kitab, yakni orang yang alim dalam ilmu kitab. Yahudi Nasrani. Dia dulu dia hafal apa-apa yang tercatat dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Dia ingat capung atau ingat capur lah. Maka bagai-bagai Israiliyat dia panggil. Benda yang dibaca daripada kitab sebelum daripada Al-Quran. Kitab Nabi-Nabi dulu. Ataupun kitab capur. Apa dia? Pendirian kita mengenai kitab tu. Boleh pakai kalau tak boleh pakai. Maka katanya Nabi, kalau bagai Israiliyat ni tengok. Kalau benda tak bercanggah dengan akidah kau apa dia, katanya ulama, maka boleh pegang. Dia kata, kita nak kata betul tak, nak kata salah pun tak. Tu. Selagi mana tidak bercanggah dengan akidah, maka boleh pegang benda lagu ni. Katanya Wahab ibnu Munabbih, aku pernah baca dalam 71 butir kitab. Kitab-kitab dululah. Semua aku dapati dalam semua kitab-kitab saat ni sebut apa dia? Disebut di dalam kitab-kitab dulu sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi semua manusia. Seluruh manusia semenjak daripada dunia ini diciptakan sehingga hancur dunia ni. Ingat, manusia semenjak daripada dunia ini muncul sehingga hancur dunia ni, manusia Tuhan tak beri akal berbanding dengan Nabi seperti kecuali diberi kepada seluruh manusia semenjak daripada manusia ada sehingga manusia tak ada habis dunia. Bandingnya dengan akal Nabi hanyalah seperti sebutir pasir saja. Sebutir pasir berbanding dengan pasir-pasir dunia. Allahu Akbar. Akal Nabi, katanya Wahab ibnu Munabbih, hamba baca dalam 71 kitab. Hak dulu-dulu, kitab-kitab tua dulu. Hamba tengok Allah Ta'ala sendiri kata, aku tak beri akal kepada semua manusia semenjak daripada dunia ni ada sehingga akhir dunia,
kecualilah seperti berbanding dengan akal Nabi, kecuali seperti sebutir pasir berbanding dengan pasir-pasir dunia. Allah bukan kata 1/10 dah ni. Satu butir pasir kahabbati ramlin, seperti sebutir pasir berbanding min jami'ir ramalid dunia, berbanding dengan pasir-pasir dunia. Allah bodohnya kita tak faham ilmu Nabi. Nah, jangan dok rasa pandai, jangan dok rasa zuhud, jangan dok rasa tawakal lebih daripada Nabi. Kerana akhlak-akhlak Nabi muncul daripada akalnya yang sempurna. Maka apabila akal kita tak sempurna, sekalipun wujud akhlak-akhlak yang baik, setara qadar kita lah. Nah, supaya kita kata lagu mana, budak sekolah rendah dengan budak sekolah menengah, lain dah cara makan. Sekalipun budak sekolah menengah, sekolah rendah tu makan tu rasa habis rin dah. Skima kemain dah. Rambut jilat lembu. Tapi kalau pergi sekolah menengahnya pakak suka di sekolah menengah. Sebab apa? Akal dia bukan lagu tu dah tahap dia. Maka akal ni lah yang melahirkan akhlak-akhlak. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sepintar-pintar manusia dan seafdal-afdal pendapat. Nah,